Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, kita dalam pengajian ilmu sarf. Ilmu sarf, ilmu yang penting dan ada kaitan dengan nahwu. Tidak dapat dipisahkan nahwu dan juga sarf dalam mempelajari grammar bahasa Arab. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berada sebelum itu kita menggunakan kitab Tasrif dan I'lal Al-Fatih. Okey, tayyib. Pada muka surat ke-94. Ini level yang terakhir, level 4 yang terakhir. Kita atas wazan fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Yang ikut wazan ni sikit sangat tau, fa'ila yaf'ilu ni. Kalau tak salah dalam Al-Quranul Karim, fa'ila yaf'ilu ni antara yang sedikit, paling sedikit 5% kalau tak salah dalam qiraat yang lain, bukan qiraat kita. Okey, fa'ila yaf'ilu. Kita lihat hasiba yahsibu, menyangka. Najisa yanjisu, najis. Na'ima yan'imu, mana hidup dalam keadaan senang, dengan penuh kenikmatan. Wahira yahiru, wahira yahiru, sangat marah. Waritha yarithu, mewarisi. Warima yarimu, bengkak. Waliha, bukan leha, bukan zaleha. Waliha, bukan zaleha. Waliha. Waliha yalihu, sangat sedih sampai tak waras dah, sedih sangat-sangat. Waliha yalihu, walahan. Okey, sebelum kita masuk latihan yang lebih lanjut, kita pergi kepada dendangan lagu yang akan disampaikan oleh pelajar-pelajar kita. Falyatafaddalu ma'jurin. InsyaAllah kita buka pada muka surat 94, buku Tasrif dan I'lal Al-Fatih, bab fa'ila yaf'ilu. Untuk bina sahih. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan, fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban, fahuwa hasibun wa zaka masubun. Ihsib la tahsib masibun masibun. Ihsib la tahsib masibun masibun. Najisa yanjisu najasatan wa manjasan, fahuwa najisun wa zaka manjusun. Injis la tanjis manjisun manjisun. Injis la tanjis manjisun manjisun. Na'ima yan'imu ni'matan wa man'aman, fahuwa na'imun wa zaka man'umun. In'im la tan'im man'imun man'imun. In'im la tan'im man'imun man'imun. Wahira yahiru waharan wa mawharan, fahuwa wahirun wa dhaka mawhurun. Hir la tahir mawhirun mawhirun. Hir la tahir mawhirun mawhirun. Warisa yarisu rasatan wa mawrasan, fahuwa warisun wa dhaka mawrusun. Risla taris mawrisun mawrisun. Risla taris mawrisun mawrisun.
ورم يرم ورما ومورما فهو ورم وذاك مورم رم لا ترم مورم مورم رم لا ترم مورم مورم ولها يليه ولها ومولها فهو وليه وذاك مولوه له لا تليه موليه موليه له لا تليه موليه موليه وليفرح الفرحة Alhamdulillah, kita lihat latihan yang pertama pada muka surat 94. La tahsib annaka ajizun. Jangan kamu sangka bahawasanya kamu adalah orang yang lemah. Jangan kamu sangka, fi'il nahi. La tahsib, jangan kamu menyangka annaka ajizun, bahawasanya kamu adalah orang yang lemah. La tahsib fi'il nahi. Nombor 2, la yasihul wudu'u bima'in najisin. Tidak sah wudu dengan air yang bernajis. Najis itu sifat musyabbahah ya, tapi diletakkan di bawah kolom ismul fa'il. Najisun maknanya yang bernajis. Okey, sirah apa? Ismul fa'il, tetapi sirah sifat musyabbah semua berada tumpang di kolom ismul fa'il. Nombor 3, ni'matullahi kathiratun jiddan. Ni'matun iaitu daripada na'ima yan'imu, ni'matan wa man'aman fahuwa na'imun wa dhaka man'umun. In'im la tan'im man'imun man'imun. In'im la tan'im man'imun man'imun. Ni'matun adalah ismul masdar daripada na'ima yan'imu. Nombor 4, yahiru. Yahirul kufaru 'alal muslimin, iaitu fi'il mudhari'. Nombor 5, anta warithu amwala abik. Kamu adalah pewaris harta-harta ayah kamu. Warithun ismul fa'il daripada waritha yarithu, warazatan wa mawrazan. Okey. Nombor 6, warima rijlu ustazi litul qiyam fi salah. Telah bengkaklah kaki ustazku. Warima fi'al madhi. Yang ketujuh, hasibal kafiru annal azaba ba'idun minhu. Orang kafir sangka azab tu jauh lagi daripadanya. Jadi hasiba adalah fi'al madhi. Nombor 8, yan'imul mu'minu fi dunya wal akhirah. Yan'imu adalah fi'al mudhari'. Jelas? Nombor 9, an-najasatu tamna'u sihhatas salah. An-najasah adalah ismul masdar daripada najisa yanjisu. Kemudian nombor 11, laqitu abaka wahiran. Aku jumpa ayah kamu ni di dalam keadaan sangat marah. Wahir adalah ismul fa'il. Dalam kolom ismul fa'il sebenarnya dia adalah sifat musyabbahah. Okey, wahirun. Nombor 12, tashajara ba'dun nasi lil mawruthi. Tashajara, saling berbantah sebahagian manusia lil mawrus, kepada harta yang akan diwarisi. Mawrus adalah ismul fa'il daripada waritha yarithu, warasatan wa mawrasan. Okey. Nombor 13, la talih ya akhi fa inna ba'dal usri yusran. La talih ya akhi, jangan kamu sedih sangat wahai saudaraku. Okey. La talih fi'lun nahi. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus dah habis dah tasrif. Semua tasrif dah selesai. 3, sama ada sulasi mujarrad 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, semua kita dah selesai.
Harap-harap tuan-tuan dapatlah tengok balik playlist kita yang telah lalu mengenai dengan tasrif-tasrif yang telah decentralizekan, ismul fa'il, ismul masdar, ismul maf'ul dan sebagainya. Itu semua tuan-tuan rujuk sebalik sebelum ini sampailah pada muka surat yang ke-94. Selepas ini kita tak masuk lagi tasrif yang berbentuk isim fa'il dan sebagainya. Kita terus pergi kepada tasrif lughawi, kita dipanggil tasrif 14. Bina sahih dan bina mahmus. Kedua bina ini tasrifannya sama. Mahmus sama, sahih pun sama, tak ada huruf ilat. Baik dalam fi'il sulasi pun sama, rubai pun sama, khumasi pun sama, sudasi pun sama. Tak kiralah fi'il 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, telah decentralizekan, iaitu diseragamkan. Setiap kalau huwa kataba, huma kataba, begitulah berlaku pada fi'il mahmus. Benda yang sama, tak kiralah 3 huruf ke ia, 4 huruf ke ia, 5 huruf ke ia, ataupun 6 huruf. Tanpa melengahkan masa, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menjemput pelajar-pelajar untuk mendendangkan. Inilah pertama kalinya ditasrif dengan tasrif lughawi, dipanggil tasrif 14. Insya-Allah sama-sama kita dengarkan. Falyatafaddalu ma'jurin. InsyaAllah kita buka pada muka surat yang ke-95, buku Tasrif dan Ilal Al-Fatih, muka surat 95, masuk tasrif lughawi fi'il madi. Huwa katabahum katabahum katabu hiya katabat huma katabata hunna katabna anta katabta antuma katabtuma antum katabtum anti katabti antuma katabtuna antunna katabtunna ana katabtu nahnu katabna ana katabtu nahnu katabna. Huwa akrama huma akrama hum akramu hiya akramat huma akramata hunna akramna anta akramta antuma akramtuma antum akramtum anti akramti antuma akramtuma antunna akramtunna ana akramtu nahnu akramna ana akramtu nahnu akramna. Huwa ijtahada huma ijtahada hum ijtahadu hiya ijtahadat huma ijtahadata hunna ijtahadna anta ijtahadta antuma ijtahadtuma antum ijtahadtum anti ijtahadti antuma ijtahadtuma antunna ijtahadunna ana ijtahadtu nahnu ijtahadna ana ijtahadtu nahnu ijtahadna. Huwa istaghfara huma istaghfara hum istaghfaru hiya istaghfarat huma istaghfarata hunna istaghfarna anta istaghfarta antuma istaghfartuma antum istaghfartum anti istaghfarti antuma istaghfartuma antunna istaghfartunna ana istaghfartu nahnu istaghfarna ana istaghfartu nahnu istaghfarna.
huwa akala, huma akala, hum akalu, hiya akalat, huma akalata, hunna akalna, anta akalta, antuma akaltuma, antum akaltum, anti akalti, antuma akaltuma, antunna akaltunna, ana akaltu, nahnu akalna, ana akaltu, nahnu akalna. Huwa amana, huma amana, hum amanu, hiya amanat, huma amanata, hunna amanna, anta amanta, antuma amantuma, antum amantum, anti amanti, antuma amantuma, antunna amantunna, ana amantu, nahnu amanna, ana amantu, nahnu amanna. Huwa imtala'a, huma imtala'a, hum imtala'u, hiya imtala'at, huma imtala'ta, hunna imtala'na, anta imtala'ta, antuma imtala'tuma, antum imtala'tum, anti imtala'ti, antuma imtala'tuma, antunna imtala'tunna, ana imtala'tu, nahnu imtala'na, ana imtala'tu, nahnu imtala'na. Huwa istai'asa, huma istai'asa, hum istai'asu, hiya istai'asat, huma istai'asata, hunna istai'asana, anta istai'asta, antuma istai'astuma, antum istai'astum, anti istai'asti, antuma istai'astuma, antunna istai'astunna, ana istai'astu, nahnu istai'asna, ana istai'astu, nahnu istai'asna. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat cukup mudah. Tasrif ni antara cukup mudah. Dia dah bagi dah kataba 3 huruf, akrama 4 huruf, ijtahada adalah 5 huruf, istaghfar adalah 6 huruf. PL yang 6 huruf. PL mahmus akala. Okey, amana, imtala'a, istai'asa. Allahu Rabbi ya Karim. Semua dah siap. Nah, cuma kita pergi terus ke papan putih untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan habiskan hari ini huwa sampailah kepada apa? Huwa sampailah kepada anak. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, huwa kataba. Jelas? Huwa dalamnya ada dhamir huwa. Huwa. Kalau huma jadi tambah alif. Tambah alif. Ini jadi semacam fa'il je lah. Fa'il dia. Alif. Kalau hum tambah waw hujung, katabu. Okey. Katabu. Okey. Kalau hiya tambah ta je. Tambah ta jadi katabat. Kalau huma tambah ta dan alif. Kalau kataba lelaki, katabata perempuan. Kalau hunna tambah apa? Nun baris atas. Jadi kataba, kata benar. Kata benar. Jelas Boleh dikiaskan dengan semua PL-PL yang lain. Untuk PL madhi ni lah, PL madhi. Okey. Sekarang kita masuk pula untuk PL untuk dhamir hadir. Anta. Macam mana nak buat?
Kata betah. Jelas? Antuma katabtuma. Tambah tuma. Antum kata betum tambah tum. Lagi mudah. Anti. Nampak jelas Kata beta tambah ti. Katab ti. Antuma the same word. Kata betuma juga. Laki perempuan sama. Antunna kata betunna. Ana jadi tambah kata betul, tambah kata betul. Nahnu tambah na nun alif, kata bena khalas intaha. Okey, mudah. Sekadar itu dulu pengajian kita pada pagi yang mulia ni. Sekadar itu dulu pengajian kita pada pagi yang mulia ni. Saya harapkan bermanfaat. Okey. Nampak jelas sekadar itu dulu pengajian kita pada pagi ni. Kita telah masuk PL Madhi 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Semua menggunakan kaedah yang sama. Tuan-tuan tak perlu risau, tak perlu khawatir. Semua yang saya bagi tu tambah alif, tambah waw, tambah ta, ta, ti, tuma, tu, na. Itu semua sama. Semua PN. Okey. Ingatlah ini hanya berlaku kepada PL apa? Yang pertama dia adalah PL yang sahih. Kemudian yang kedua dia adalah PL ataupun PL mahmus yang ada huruf hamzah. Itu dulu. Dua PL mahmus dan juga sahih. Berapa huruf? Tak kira lah 3, 4, 5, 6 huruf semua sama. InsyaAllah ta'ala pada keesokan harinya tidak ada aral melintang. Okey? Tidak ada aral melintang. Kita akan masuk kepada PL mudha'af. PL mudha'af yang mana PL yang bersabdu. Kita akan masuk PL bersabdu 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, insya-Allah ta'ala. Kita terus lihat pada muka surat 96. Tengok terjemahan. Nombor 1, Muhammadun qara'a al-Qur'ana. Sebab apa qara'a? Sebab dia Muhammadun seorang. Kalau al-muslimuna ramai orang, diletakkan waw jahadu. Nampak Kalau Fatimah wa Hindun, dua orang tu diletakkan akhazata, tambah ta alif. Nampak? Kalau al-mu'minatu daripada hajara, al-mu'minatu hajarna. Hajara, hajaru, hajarat, hajarata, hajarna. Hajarna untuk dhamir hunna. Jelas al-mu'minat. Nombor 5, at-talibani. Tala'a, yutali'u, mutala'atan, tala'a. Tala'a untuk dua orang laki-laki. Huma. Limadha anta sa'alta. Limadha anta sa'alta. Anta sa'alta lah. Mata antum tarjama yutarjimu tarjamtum. Tarjama yutarjimu tarjamtum. Antum mata antum tarjamtum. Al-ustazatu dhamir hiya jadi syarahat. Hal anti jadi nadhafti. Nadhafa, nadhifa, yanzaf, nadhafa. Nadhafti.
antuma jadi ta'akhartuma. Nombor 11 ana irtasaltu. Sebab ana, kalau nahnu istaqra'na nun alif. Seperti mana yang saya bincangkan bagi tahu tadi, tuan-tuan boleh refer balik, tengok balik pelan-pelan, insya-Allah taala Allah Taala akan bagi faham bagi tuan-tuan. Tanpa melengahkan masa, kita terus ke bahagian nahu. Dipersilakan untuk pelajar-pelajar kita untuk cuba menghuraikan pengajian nahu pada pagi yang mulia ini, insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pagi ni kita akan sambung lagi pelajaran kita bab Nahu, yang mana kita menggunakan kitab yang telah dibuat oleh Ustaz Agong, yang mana kitab ni adalah salah satu kitab juga untuk ringkasan Nahu kita, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung hiwar dengan kitab Ustaz Agong, yang mana kita sambung hiwar kita dalam, kita habiskan bab mufrad musannah kita, dan insya-Allah esok kita akan masuk dengan isi masyarah. Kami buat semua ni agar kita mengulang kembali, mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang dahulu, kerana buku ini cukup bagus dan ringkas untuk kita lebih memahami perkataan-perkataan. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan berminat, selama ni yang kita guna buku Ustaz Agong ni, kami jual RM10 setiap satu buku. Jika tuan-tuan dan puan-puan berminat, boleh menghubungi pihak kami, iaitu pihak Pusat Tahfiz At-Taqwa, dan kami boleh menghantar melalui pos, insya-Allah. Okey, insya-Allah kita akan mulakan hiwar kita pada muka surat 20. Anta awalan ana ba'din. InsyaAllah kita mula dengan exercise at-tadribatu. Al-mufradu mufrad, al-mufradu mufrad, al-muthanna musanna, al-musanna dua. Makna al-kalimah bermaksud makna kalimat, makna al-kalimah bermaksud makna kalimat. Kitabun atau al-kitabu, kitab ataupun buku. Kitabun atau al-kitab, buku. Jika musannah mengatakan dua buku, kitabani atau al-kitabani, dua buah buku dengan penambahan alif nun. Saya ulang, kitabani atau al-kitabani bermaksud dua buah buku dengan penambahan alif nun. Yang kedua, jawalun ataupun al-jawalu. Saya ulang, jawalun ataupun al-jawalu bermakna satu telefon. Maknanya satu telefon. Jawalani ataupun al-jawalani bermakna dua telefon dengan penambahan alif dan nun. Dengan penambahan alif dan nun, makna akan ditambah menjadi dua, menjadilah al-jawalani. Seterusnya, hujratun atau al-hujrah. Hujratun atau al-hujrah jika bermakna dua, hujratani atau al-hujratani bermaksud dua buah bilik tidur. Dengan penambahan alif nun bermakna dua, yakni musanna.
Kemudian hammamun ataupun al-hammamu. Saya ulang, hammamun ataupun al-hammamu dengan ada sabdu mim. Ya, digunakan dengan ada sabdunya mim pada kalimat ni, bermakna satu tandas. Kalau mim ni dibuang sabdunya, bermakna sebagai bukan tandas dah, bermakna sebagai merpati. Jadi insya-Allah hammamun ataupun al-hammamu bermakna satu tandas. Kemudian hammamani ataupun al-hammamani dengan penambahan alif dan nun, dia dijadikan sebagai makna musanna, bermakna dua tandas. Saya ulang, hammamani ataupun al-hammamani bermakna dua tandas. Seterusnya, mukminun atau al-mu'minu bermaksud seorang beriman. Kalau dua orang, mukminani atau al-mu'minani, dua orang beriman. Mukminani atau al-mu'minani, dua orang beriman. Dengan penambahan alif nun bermaksud ia adalah musanna. Kemudian madrasatun ataupun al-madrasatu. Saya ulang, madrasatun ataupun al-madrasatu bermakna satu madrasah. Kemudian madrasatani dan al-madrasatani. Saya ulang, madrasatani ataupun al-madrasatani bermakna dua madrasah dengan penambahan alif dan nun. Seterusnya, khizanatun atau al-khizanatu. Khizanatun atau al-khizanatu bermaksud sebuah almari. Jika kita nak menjadikan dia bermaksud dua almari, dengan penambahan alif dan nun menjadi khizanatani atau al-khizanatani. Khizanatani atau al-khizanatani bermaksud dua almari. Seterusnya bintun ataupun al-bintu bermakna anak perempuan. Saya ulang, bintun ataupun al-bintu bermakna anak perempuan, satu orang anak perempuan. Dengan penambahan alif dan nun menjadi bintani ataupun al-bintani, diubah maknanya menjadi dua orang anak perempuan. Seterusnya, qaryatun atau al-qaryatu. Qaryatun atau al-qaryatu ialah bermaksud sebuah kampung. Manakala jika ditambah dengan alif nun bermaksud dua kampung, menjadi qaryatani atau al-qaryatani. Kemudian ada ibnun ataupun al-ibnu. Saya ulang, ibnun ataupun al-ibnu bermakna anak lelaki, seorang anak lelaki. Dengan penambahan alif dan nun pada bab musanna dijadikan sebagai makna dua menjadi ibnani ataupun al-ibnani menjadi dua orang anak lelaki. Seterusnya, babun atau al-babu bermaksud pintu. Babun atau al-babu bermaksud sebuah pintu. Manakala untuk menjadikan dia musannah, kita memerlukan dengan tambahan alif dan nun menjadi babani atau al-babani. Saya ulang, babani atau al-babani bermaksud dua buah pintu. Kemudian ada kalimat tilfazun ataupun at-tilfazu. Saya ulang, tilfazun ataupun at-tilfazu bermakna satu televisyen. Dengan penambahan alif dan nun berubah menjadi makna dia dua, menjadilah tilfazani ataupun at-tilfazani, menjadi makna dua buah televisyen. Handsome ataupun cantik, kita nak mengasukkan sebuah atau seorang, kita mengatakan jamilun atau al-jamilu. Jamilun atau al-jamilu. Bila untuk bermaksud dua, kita dengan penambahan alif nun, jadilah dia jamilani
atau al-jamilani. Saya ulang, jamilani atau al-jamilani bermaksud dua handsome. Okey, insya-Allah. Okey, kita dengan muka surat seterusnya dengan tajuk baru iaitu aqsamul jam'i, iaitu bahagian jamak ataupun ramai. Jamak terdapat 3. Yang pertama, Baiklah. Jadi pada latihan yang tadi, pada kolom-kolom yang kosong ni disediakan untuk pelajar-pelajar ataupun untuk orang yang dah ada buku ni untuk mengisi, untuk buat tugasan tambah apabila bentuk dia penambahan alif nun macam mana. Contohnya jawalun. Jadi dekat sini tugasan dia kena tambah alif nun, jadilah jawalani. Lepas tu buat slash ataupun kita buh al-jawalani. Sebab itulah kolom-kolom yang di sini ada yang kosong supaya kita boleh buat latihan. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, buku ini lengkap dengan teks dan latihan. Dengan itu tuan-tuan boleh belajar sambil praktik. Okey, baik, kita terus dengan tajuk seterusnya. Maaf tadi atas keterlanjuran. Baik, kita dengan seterusnya dengan bab aqsamul jam'i bermaksud bahagian jamak. Jamak terdapat 3. Kami ulang, jamak terdapat 3. Jamak kita telah belajar pada level 1 buku Nahwu Saraf, buku Nahwu Al-Fatih. Tapi kita akan ulang untuk memperingati kembali tajuk-tajuk jamak. Okey, yang pertama jamak ialah jama'ul muzakkar as-salim. Jamak muzakkar salim, jamak untuk ramai lelaki. Yang kedua, jam'ul muannas as-salim, iaitu jamak muannas salim, iaitu buat ramai perempuan. Jama'ut takthir, iaitu jamak yang jamak taksir adalah jamak yang dihaskan untuk jamak dia tanpa ada cara yang khusus untuk kita lakukan jamak. Yang mana kalau kita belajar dekat tabel Nahwu Al-Fatih ni, jamak muzakkar salim dan muannas salim ada kaedah dia yang tersendiri. Tetapi ada juga sesetengah isim yang jamak dia tak menggunakan kaedah jamak muzakkar salim dan muannas salim, tetapi menggunakan sebagai jamak taksir. Yang mana kita pernah belajar sebelum ni, jamak taksir ni jamak yang berubah dari mufradnya. Wazan dia tak sama. Dia orang kata simai, daripada kita dengar daripada percakapan orang Arab. Orang Arab yang buat jamak dia tu macam mana. Jadi macam saya cakap hari tu, jamak taksir ni dia tidak ada bab khusus. Kalau cara nak tahu, kita kena tengok dekat kamus, InsyaAllah. Baik, kita terus dengan teks seterusnya. Okey, pada kolom yang pertama tuan-tuan boleh lihat, pada kolom jama'ul mudzakkar as-salim terdapat satu kalimah. Seperti contoh, al-muslimuna fi Makkah. Saya ulang, al-muslimuna fi Makkah. Orang-orang muslim di Mekah. Orang-orang muslim di Mekah. Okey, di sini terdapat tanda jamak muzakkar salim, iaitu tandanya waw, bermaksud ramai. Asalnya perkataan seorang muslim kita panggil al-muslimu. Tapi bila kita nak bercakap tentang ramai atau nak memberitahu orang tentang ramainya orang-orang muslim, kita tambah dengan waw nun menjadi al-muslimuna. Kolom yang kedua, contoh yang sama untuk jamak muzakkar salim. Contoh dia apa? Al-mujtahiduna najihuna. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, kolom ini dilakukan dalam bentuk ayat, bukan kalimat yang single. Ini digelar sebagai dah satu ayat dah ni. Orang-orang Islam itu berada di Mekah. Al-mujtahiduna najihun. Orang-orang yang berusaha itu mereka berjaya. Jadi Ustaz Agong telah memberikan kita contoh-contoh dalam bentuk jumlah, bukan dalam bentuk perkataan. Alhamdulillah.
Jadi tanda dia dekat sini apa? Waw. Waw. Kalau untuk tahu tanda jamak muzakkar salim, dia punya syarat kena ada hujung dia waw nun. Tapi kalau tanda rafa' dia dengan waw. Baiklah, kita akan teruskan dengan jamak muannas salim. Seterusnya jamak muannas salim dari al-muslimuna, dengan ramai lelaki kita nak bertukar kepada ramai perempuan. Oleh itu, tanda bagi jamak muannas salim ialah alif ta. Dengan penambahan alif ta, ia bermaksud ramai perempuan. Contoh jumlah al-muslimatu fi Makkah. Orang-orang perempuan muslimat itu berada di Mekah. Kemudian untuk contoh yang lagi satu, sama je, dia pakai kalimat yang sama tetapi jenis yang lain. Maknanya sebelum tadi dia pakai untuk muzakkar, sekarang untuk muannas, untuk perempuan pula. Sama je kalimat dia. Mujtahidun makna dia sama je, orang yang bersungguh-sungguh. Najihun, berjaya. Cuma dia masukkan contoh jamak muannas salim. Al-mujtahidatu, orang-orang perempuan yang bersungguh-sungguh itu najihatun, mereka semua berjaya. Kita akan terus ke jamak taksir. Jamak taksir pula. Jamak taksir seperti yang diberitahu, ianya tidak mempunyai kaedah, tetapi ia mengikuti dengan simai dengan perkataan yang keluar daripada orang-orang Arab. Jadi kita tengok jamak taksir, diberi jumlah atau diberi contoh al-kutubu fil fasli. Asal dari perkataan al-kutubu ialah kitabun. Kitabun bermaksud sebuah buku. Bila kita nak kata jamak taksir, banyak buku, kita panggil al-kutubu fil fasli. Kitab-kitab itu berada di kelas. Kemudian untuk contoh yang kedua, kita menggunakan kalimat as-sarawilu fil khizadati. Jadi as-sarawilu ini adalah jamak taksir. Mufrad dia apa? Mufrad dia sirwalun, bermakna seluar. Kemudian bermakna seluar fil khizanati, di dalam almari. Seluar itu di dalam almari. Seluar-seluar itu di dalam almari. Bermakna jamak macam biasa, tak ada kaedah, tak ada kaedah khusus. Ini menggunakan simai, percakapan orang Arab. InsyaAllah. Jadi kita tengok penjelasan. Ustaz Agung pun dia ada letakkan pasal penjelasan perawi kitab ni. Dia letak penjelasan apa? Jamak ada 3, macam kita dah belajar tadi. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, berserta juga jamak taksir. Kemudian syarat isim yang boleh dijadikan jamak muzakkar salim tu apa? Dia ada syarat dia yang tersendiri. Apa syarat dia? Pertama, dia adalah ismul fa'il. Syarat yang pertama, isim tu adalah ismul fa'il. Okey, isim fa'il ni makna dia apa? Isim fa'il ni bukan yang pelaku dekat bab nahwu tu. Isim fa'il ni bukan dekat bab nahwu tu yang jadi pelaku fa'il. Ini isim fa'il, bukan fa'il. Kalau kat nahwu tu fa'il, tapi isim fa'il ni dalam bab apa? Dalam bab saraf. Contohnya apa? Kataba yaktubu katban fahuwa katibun. Katibun tu digelar sebagai ismul fa'il, sirah ismul fa'il. Jadi baiklah. Jadi itu adalah salah satu syarat yang mana kena dijadikan isim tersebut sebagai sirah isim fa'il. Contohnya macam muslimun. Muslimun pun isim fa'il daripada kalimah apa? Aslama. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, alam. Apa makna alam? Yakni dijadikan sebagai suatu makna. Minta maaf, dijadikan sebagai suatu nama. Contohnya nama orang. Itu boleh juga dijadikan. Itu adalah syarat yang kedua untuk dijadikan sebagai jamak muzakkar salim. Yang ketiga, kata tersebut sifat. Kata sifat lah. Cantik ke, tinggi ke, besar ke, kecil ke, semua kata sifat. Yang keempat, sesuatu tu mestilah berakal. Sebab itulah kitabun jamak dia adalah al-kutubu, tak menggunakan kaedah jamak muzakkar salim sebab kitabun ni tidak berakal.
Baiklah, kemudian ada lagi satu. Ini adalah syarat isim jamak muzakkar salim. Cara nak buat isim-isim tersebut, inilah syarat dia, ada 4. Kemudian syarat untuk isim yang boleh dijadikan sebagai jamak muannas salim. Yang pertama, isim tersebut berakhiran ta marbutah. Ta marbutah. Contohnya apa? Muslimatun. Contoh dia muslimatun. Okey, itu syarat pertama. Kedua, isim alam muannas. Dia isim alam, nama orang lah, untuk nama sesuatu. Yang ketiga, sifat muannas yang berakhiran ta marbutah. Sifat, dia sifat juga macam tadi, macam syarat jamak muzakkar salim, tapi sifat tu kena berakhiran ta marbutah. Contohnya apa? Jamilatun. Kalau sifat yang tak ada ta marbutah boleh je buat jamilun. Tapi ini ta marbutah kena ada, jamilatun. Barulah boleh dijadikan sebagai jamak muannas salim. Kalau nak buat salah satu contoh untuk dijadikan sebagai jamak muzakkar salim, kita tahu jamak muzakkar salim ni dia berakhiran alif ta. Jadi cara nak buat dia, kita ambil lah kalimah asal, just tambah alif dan ta je. Mudah sangat. Contohnya apa? Asal kalimah dia jamilatun. Tetapi ta marbutah tu kita buang dulu, kita jadikan dia sebagai jamilatun. Jamilatun. Kalimah asal dia jamilun. Okey. Jadi hanya dekat bab ni dia hanya nak menerangkan pasal jamak je. Pasal jamak. Jamak ni ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan juga jamak taksir. Ini sahaja penerangan-penerangan dia. Okey, baik. Untuk akhir sekali kita akan pergi ke exercise atau latihan berkenaan mufrad bertukar menjadi jamak. Contoh yang pertama, kafirun atau al-kafiru, iaitu seorang orang kafir. Kalau jam'un, jamak ramai, kafiruna atau al-kafiruna dengan penambahan waw nun menjadi jamak bermaksud orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, kalimat qari'un ataupun al-qari'u bermakna satu orang pembaca. Dengan menambahkan waw nun dekat hujung, diubah makna dia menjadi jamak, menjadi ramai, bermakna sebagai pembaca-pembaca. Saya ulang, dengan penambahan waw nun di akhir, menukar makna sebagai jamak ramai menjadi makna pembaca-pembaca. Seterusnya, katibun atau al-katibu bermaksud seorang penulis. Bila kita nak bertukarkan dia menjadi jamak atau ramai dengan penambahan waw nun menjadi katibuna atau al-katibuna. Saya ulang, katibuna atau al-katibuna. Seterusnya adalah kalimat muslimun ataupun al-muslimatu. Bermakna sebagai muslim ataupun muslimat. Dengan penambahan alif nun ataupun alif ta. Minta maaf, dengan penambahan waw nun ataupun alif ta diubah juga makna jamak. Tergantung kalau mufrad dia ni lelaki ke perempuan. Makna apa saya nak cakap? Kalau muslimun ni untuk orang muslim, untuk lelaki. Kalau al-muslimatu untuk perempuan. Kalau al-muslimatu kita cuma tambah alif ta. Sebab apa? Kita buatlah kaedah jamak muannas salim, jamak yang bermakna perempuan. Sebab apa? Sebab mufrad dia perempuan asalnya. Kalau asal dia adalah untuk muzakkar, untuk lelaki, kita buat penambahan waw dan juga nun untuk memberikan makna ramai lelaki, orang-orang muslimin. Jadilah ramai muslim ataupun ramai orang-orang muslimat. Seterusnya, tahiyyatun atau al-tahiyyatu. Tahiyyatun atau al-tahiyyatu bermaksud sebuah salam atau penyambutan. Untuk menjadikan ia menjadi jamak, oleh kerana ia terdapat tah marbutah yang bermaksud muannas, jadi jamaknya mestilah jamak muannas salim, iaitu jamak bermaksud ramai perempuan.
perkataan menjadi penambahan alif ta menjadi tahiyatun atau al-tahiyatu. Tahiyatun atau al-tahiyatu. Dengan penambahan alif ta ataupun tanda muannas salim, ia menjadi jamak muannas salim bermaksud ramai perempuan. Kemudian kalimat jamilun ataupun al-jamilu. Saya ulang, jamilun ataupun al-jamilu bermakna handsome. Dengan penambahan waw nun di hujung menjadi jamiluna ataupun al-jamiluna, diubah makna dia menjadi mereka orang-orang yang handsome. Saya ulang, penambahan waw nun di akhir mengubah makna jamak menjadi mereka orang-orang yang handsome. Seterusnya perkataan sayyaratun atau as-sayyaratu. Sayyaratun atau perkataan as-sayyaratu. Sayyaratun terdapat ta marbutah yang bermaksud muannas. Jadi bila kita nak menjamakkannya, kita mestilah menggunakan kaedah jamak muannas salim. Dengan penambahan alif ta, perkataan berubah menjadi sayyaratun atau as-sayyaratu. Saya ulang, sayyaratun atau as-sayyaratu bermaksud banyak kereta. Kemudian ada kalimat kitabun ataupun al-kitabu. Saya ulang, kitabun ataupun al-kitabu bermakna satu kitab ataupun satu buku, dengan mengubah dia punya wazan menjadi kutubun ataupun al-kutubu, diubah menjadi jamak taksir, makna dia pun menjadi jamak, yang mana menjadi kitab-kitab ataupun buku-buku. Saya ulang, dengan perubahan wazan seperti ini menjadikan makna dia jamak, kerana ini adalah jamak taksir, tak ikut kaedah jamak muannas salim ataupun muzakkar salim, dan makna dia sebagai jamak, dijadikan sebagai makna kitab-kitab ataupun buku-buku. Seterusnya majallatun atau al-majallatu. Majallatun atau al-majallatu bermaksud sebuah majalah. Akan tetapi untuk menjadikan ia menjadi banyak ataupun ramai, dengan terdapat tanda muannas iaitu ta marbutah, ia mesti menggunakan kaedah jamak muannas salim dengan penambahan alif ta. Oleh itu perkataan bertukar menjadi majallatun atau al-majallatu. Majallatun atau al-majallatu. Kemudian ada kalimat masjidun ataupun al-masjidu. Saya ulang, ada perkataan masjidun ataupun al-masjidu. Jadi ada sebahagian perkataan-perkataan ni yang dia dimerahkan. Jadi kenapa dia merahkan? Untuk dia bagi tahu yang jamak dia tu adalah sebagai jamak taksir, supaya tidak keliru. Macam saya cakap, jamak taksir ni kita tak boleh scan dia. Susah sikit kita nak scan dia, yang dia tu makna jamak. Kita kena hafal lah sebaik-baiknya. Sebab itulah perawi kitab ini telah memerahkan untuk supaya pelajar-pelajar tidak terkeliru, yang mana sebenarnya ini adalah jamak taksir, tak macam jamak muannas salim ataupun jamak muzakkar salim. Sebab itulah dia merahkan. Contohnya dekat sini, masjidun ataupun al-masjidu bermakna satu masjid. Dengan menggunakan wazan yang baru ini, ataupun wazan jamak taksir, dia menjadi masajidu ataupun al-masajidu, bermakna banyak masjid ataupun masjid-masjid. Seterusnya perkataan madrasatun atau al-madrasatu. Madrasatun atau al-madrasatu bermaksud madrasah. Oleh kerana ia tidak menepati mana-mana jamak antara jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim, ia menggunakan jamak taksir, kerana ia tidak menggunakan kaedah yang lain. Oleh itu jamak taksir amat sesuai untuk perkataan madrasatun. Oleh itu dia punya jamak ialah madaris atau al-madarisu. Madaris atau al-madarisu. Kemudian ada kalimat jamilatun ataupun al-jamilatu bermakna cantik, ataupun dalam bahasa Inggerisnya beautiful. Dengan menggunakan penambahan alif dan ta di hujung menjadi jamilatu ataupun jamilatun ataupun al-jamilatu, diubah maknanya menjadi ramai, mereka cantik. Okey.
Perkataan yang terakhir syahrun atau asyhru. Syahrun atau asyhru. Oleh kerana ia tidak menepati jamak muzakkar salim seperti tidak berakal, ia menjadi dikategorikan sebagai jamak taksir. Oleh itu perkataan menggunakan kaedah jamak taksir menjadi ashhurun atau al-ashhur. Ashhurun atau al-ashhur bermaksud bulan-bulan. Okey, seterusnya kita akan memberikan kepada Ustaz Omar, memberi laluan kepada Ustaz Omar untuk pelajaran Qisasun Nabiyyin ini. Bismillah, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah SWT, syukur kita kepada Allah SWT kerana Allah SWT bagi kita kesihatan. Kerana Allah SWT bagi kita kesihatan dan taufik untuk kita sama-sama pagi ini untuk sama-sama belajar bahasa Arab. Jadi kita ni hari ini seperti biasa, kita akan tulis atas papan tulis berapa jumlah dan kita akan bagi i'rab barisnya. Untuk praktik kita sendirilah sebab kita sudah ulang 2 kali dah nahwu Ulang 2 kali dah nahwu. Jadi kita ni nak praktik balik apa yang kita boleh faham, apa yang kita boleh masih ingat lagi, apa yang kita tak ingat lagi kita boleh buka balik daripada siri pertama ataupun siri yang kedua, daripada kita belajar nahwu dengan saraf di mana-mana saja boleh buka kat Facebook dan ataupun YouTube kita Dan bismillah, alhamdulillah, bolehlah tunjuk ke papan tulis untuk kita tulis terus. Okey, bismillah tuan-tuan dan puan, boleh sedia Kita sambung Boleh, belajar semua tulis bismillah. Tuan-tuan pun sama-sama, tuan-tuan perempuan boleh sama-sama kita tulis Tulis dan bagi baris macam mana kita boleh faham, apa yang kita boleh faham. Bismillah, bismillah. Aina Syahir?
Bismillah. Dah tulis semua. Bismillah, bismillah. Tulis tuan-tuan dan puan, boleh kita sama-sama tulis ya. Tulis dan bagi i'rab baris. Dan bagi i'rab baris. Macam mana kita boleh baca? Kita nak baca macam mana baris ni, kena i'rab dia macam mana? Yusuf ni i'rab dia macam mana? Yang last-last dia kan? Boleh ya, bismillah tuan-tuan puan. Kami boleh bagi masa insya-Allah dalam 2-3 minit untuk tuan-tuan puan tulis baris juga. Okey, boleh nampak jelas ya? Okey, alhamdulillah. Boleh dah. Bismillah. Aina Syahir. Bismillah, tulis. Uktubu sari'an fa innal waqt kas-sayfi in lam taqta'hu yaqta'ka. Atau al-waqt kadh-dhahabi kas-salji in lam tastafid minhu yadhubu. Yadhub. Masa kita ni seperti air salji ya. Kalau kita tak ambil faedah, tak ambil kelapangan daripadanya, dia akan cair saja. Boleh ya. Dan kita boleh buat cepat-cepat sikit. Bismillah. Ya, betul lah kisah Nabi Yusuf ya. Kisah Nabi Yusuf. Macam mana jadi ayahnya Nabi Yaqub boleh datang kepada Mesir, apa sebabnya? Kita belajar sedikit-sedikit insya-Allah supaya kita penting kita sekarang ni hanya yani ilmu nahwu dengan zaraf kita lah, apa yang kita boleh faham pada ilmu nahwu dengan zaraf kita, macam mana kita boleh baca i'rab yang betul ke tak betul ya. Boleh ya, kalau tuan-tuan dan puan lagi cepat kita boleh tulis dalam komen terus. Kita sudah tulis dalam buku. Macam mana? Kita telah tulis dalam buku. Kalau sudah siap semua, kalau kita cepat lagi, kita boleh tulis dalam komen apa yang kita tulis dalam buku kita itu. Dan insya-Allah kami akan cek balik. Antum akmaltum? Syahir. Mana dia? Panggil. Bismillah, Syami. Okey. Dah masa sudah habis berapa masa dah, supaya kita terus insya-Allah bagi baris ya. Terus bagi baris macam mana? Syahir boleh bagi baris?
Bagi kamu juga insya-Allah. 2 hari lepas kawan lain. Hari ni insya-Allah Ustaz Zahir kita pula yang kena bagi pelajar yang paling mantap insya-Allah. Bagi baris yang jelas-jelas. Okey. Semua baris ya, jangan tinggal satu kalimah manapun, jangan tinggal. Huruf ni ya? Ya sekali, semua sekali. Okey. Bismillah, belajar semua dah tulis siap semua? Tulis lagi. Okey, saya boleh terangkan kenapa kamu baca macam ni? Oh, i'rab. Ya. Kenapa baca arsala ya? Hari ini insya-Allah tugasnya bagi Syahid yang terangkan. Nampaknya alhamdulillah dah betul. Tapi tengok apa yang saya boleh terangkan ya. Silakan bismillah. Dia sepertinya ni kita cari balik satu kalimah dia jadi apa, kenapa kita baca macam ni? Ursila dia fi'il madhi majhul. Ya. Naibul fa'il dia Yusuf. Ya. Jadi ni jadi naib fa'il, jadi rafa'. Dan rafa' dia dhammah. Lepas tu ilah huruf jar. Yaquba ni dia isim majrur dengan fathah sebab dia isim ghair munsharif. Ya. Waw huruf ataf. Ataf ke mana ya? Dengan ni dia ya, maktuf alai di mana? Oh, Yaqub. Yaqub maktuf alai. Okey. Jadi sekarang kita boleh kalau terjemah balik ya. Ursila Yusuf ini Yusuf dihantar kepada ayahnya. Mananya Nabi Yusuf dihantar kepada ayahnya ke apa? Ke Nabi Yusuf sendiri yang hantar kepada ayahnya. Ayah dia tahu macam mana Nabi Yaqub, macam mana tahu Nabi Yusuf ni masih hidup lagi. Sebab apa? Sebab Nabi Yusuf yang hantar baju Nabi Yusuf itu datang daripada saudara-saudaranya, dan ayahnya Nabi Yaqub barang itu belum sampai lagi kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub sudah rasanya ni bau harumnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Jadi sini asalnya kamu tulis dah betul lah, tapi tiba-tiba tukar jadi fi'al majhul balik. Jadi salah. Nabi Yusuf sendiri yang hantar bagi ayahnya. Untuk sebab ini Nabi Yusuf hantar bagi ayahnya, sebab itu ayahnya dengan anak-anaknya semua pindah daripada Kan'an ke Mesir. Itu tukar balik ya. Ini bukan majhul. Ini adalah fi'al madhi maklum. Fi'al madhi maklum. Jadi Nabi Yusuf yang fa'alnya. Faham? Nabi Yusuf yang hantar. Ini fi'al madhi. Fi'al madhi.
Fi'al madhi ya. Tuan-tuan dan puan boleh nampak jelas ya. Fi'al madhi. Nabi Yusuf yang hantar, bukan Nabi Yusuf yang dihantar ya. Nabi Yusuf yang hantar kepada ayahnya Nabi Yakub. Ya, ayahnya Nabi Yakub. Yusufu ini jadi fa'il. Fa'il ini orang yang hantar, fa'il itu apa maksud fa'il? Terjemah fa'il ini orang yang pelaku, orang yang pelaku ya. Boleh tuan-tuan dan puan boleh faham semua insya-Allah. Kalau tak faham kita boleh tanya. Dan fa'il itu selalu juga ada ulang-ulang, kullu fa'ilin marfu', baca rufu' ya, baca rufu'. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam hantar bajunya sama-sama dengan adik-beradiknya masa pergi ke Kanaan untuk minta rezeki, untuk minta tukar ya, bukan minta tukar. Sebab apa? Sebab adik-beradik Nabi Yusuf ni, Nabi Yakub suruh ambil barang untuk tukar, bukan minta jadi lepas tu Nabi Yusuf pun talak balik. Kali yang pertama itu Nabi Yusuf tak terima barang itu, suruh letak balik dalam barang-barang mereka dan mereka pulang balik bersama dengan rezeki yang mereka dapat. Jadi Nabi Yusuf pun adalah kali yang kedua Nabi Yusuf pun ada hantar baju, lepas tu belum sampai ke Nabi Yakub lagi, Nabi Yakub sudah baunya harum Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sebab itu juga, sebab barangnya Nabi Yusuf hantar itu juga, jadi Nabi Yakub jadi asbab Nabi Yakub Allah SWT bagi pulang balik pandangannya. Apa panggil? Pandangan. Pandangannya. Jadi nampak, lihat, dia boleh lihat balik ya. Ila tu huruf apa ya? Huruf jar. Boleh tasrif huruf jar sedikit, baca. Kuat-kuat bismillah. Min ila an ada fi rubabika li wa bika khala ada syamun mundu hatta. Okey. Alhamdulillah, terima kasih semua pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Allah SWT. Mereka masya-Allah cukup hafal. Sangat-sangat ingat. Alhamdulillah. Ada kan? Ada huruf jar. Jadi ila ni adalah satu bahagian, satu huruf daripada huruf-huruf jar. Dan kerja dia apa? Kerja dia akan bagi isim yang selepasnya jadi hukum majrur. Jadi hukum majrur, baca baris bawah. Tetapi di sini ni jar ya. Ni jar. Okey. Yakub ni kenapa kita cakap isim yang selepasnya akan baca majrur? Baca majrur, jadi hukumnya hukum majrur. Tetapi isim ghairu munsharif, isim nama Yakub ghairu munsharif, dia tak terima baris bawah. Ya. Jadi dia hanya pada masa dia jadi majrur, dia akan baca baris atas juga. Dia tak baca baris bawah ya, tuan-tuan dan puan. Kita boleh faham insya-Allah. Jadi akan baca Yaquba saja. Di sini akan jadi majrur. Ada jar pasti ada majrur ya. Ada jar pasti ada majrur. Ni isim majrur. Dan sebelum dia jadi majrur lagi, tuan-tuan dan puan, kita kena tengok dulu. Kita ada waw ataf. Ada waw ataf ya. Ada waw ataf. Ni waw ni panggil waw ataf. Waw ataf maknanya isim yang sebelumnya akan jadi ma'tuf alai, isim yang selepasnya akan jadi ma'tuf. Jadi ma'tuf. Sekarang kita boleh lihat balik. Kita padam ni dulu majrur sebab dia sekarang dia belum jadi majrur lagi. Kita belum kumpul lagi. Sekarang dia jadi apa tuan-tuan? Dia jadi ma'tuf alai, ma'tufun alai. Boleh ya? Nampak boleh nampak? Ma'tufun alai. Dan di sini huruf ataf. Waw ni huruf ataf. Ahli itu mudhaf. Hi itu mudhaf ilai. Dan dia akan jadi ma'tuf.
dia akan jadi ma'tuf. Last kali ni huruf ataf ya. Huruf ataf. Last kali kita kumpul balik. Ni. Ni baru jadi majrur. Semuanya jadi majrur kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa ni jadi majrur juga? Sebab apa kita baca baris bawah ahli, ahli. Sebab dia hukum ataf kan? Ataf tu dia adalah satu bahagian daripada bahagian tawabi'. Bahagian tawabi' kita ada 4. Satunya badal, ataf, taukid dengan na'at, dan sini ataf, hukum ataf maknanya isim yang kedua dia akan ikut isim yang pertama. Isim yang pertama hukum dia majrur, maknanya isim yang kedua kena baca majrur juga. Tapi ada soalan, ustaz cakap ikut kenapa sini kita tak baca ahlahu, bahkan kita baca ahlihi? Dan kita kena faham ya. Ni di sini hukumnya hukum majrur, maknanya kena baca baris bawah. Tapi di sini isim ghairu munsharif dia tak baca baris bawah, dia baca baris atas. Tapi di sini dia bukan isim ghairu munsharif, dia isim mufrad. Isim mufrad seperti biasa, dia akan terima 3 baris. Atas, depan, bawah. Atas, depan, bawah. Dhammah, fathah, kasrah. Jadi dia hukum majrur, dia akan baca baris bawah lah. Jadi akan baca ahlihi, ahlihi. Ma'tuf dengan ma'tuf alai jadi majrur bagi jar. Ya. Kita jangan terus cakap dia majrur. Lepas tu yang ni nak buat macam mana? Sebab itu kita kena hurai dulu. Yaqub sebelum dia jadi majrur, dia akan jadi ma'tuf alai dulu sebab ada waw ataf di sini. Ada waw ataf ya. Waw ataf. Dan isim yang selepas waw ataf dia akan jadi ma'tuf. Ma'tuf alai sama dengan ataf sama dengan ma'tuf, dia akan kedua-duanya jadi majrur bagi jar. Tuan-tuan dan puan boleh faham insya-Allah? Boleh faham? Ada soalan apakah? Kita boleh insya-Allah. Ada soalan Yaqub mabni bukan ya? Yaqub bukan mabni. Yaqub dia isim mu'rab. Sebab apa? Ada dalam keadaan saya akan bagi contoh, harap kita boleh sama-sama belajar. Yaqub bukan mabni. Kalau Yaqub mabni maknanya dia akan baca satu baris saja, takkan boleh ubah. Tapi sini Yaqub ubah. Contoh, saya bagi contoh nama Yaqub ya supaya kita faham. Yaqub itu dia bukan mabni, bahkan dia isim mu'rab. Ja'a Yaqubu boleh tuan-tuan nampak? Boleh nampak? Tengok kita sini baca Yaqub apa? Yaqubu baris 8. Ja'a fi'al madi. Yaqub fa'al. Fa'al baca rufu'. Tengok. Kalau dia mabni tetap dia baca Yaqubah dah. Dia takkan ubah-ubah. Tapi di sini dia mu'rab. Sebab itu kita baca Yaqubu. Tak baca Yaqubah. Tuan-tuan boleh faham ya? Tengok. Sebab dia jadi fa'al, dia akan baca baris dhammah. Dia akan baca baris dhammah, baris depan. Jadi dia ni adalah isim mu'rab, bukan isim mabni. Boleh faham? Huzaifah, kalau ada nampak komen boleh bagi tahu ustaz supaya ustaz terus jawab, tidak melewatkan. Boleh ya? Yaqub mabni ke Ustaz? Bukan. Ni tengah terangkan. Faham tak? Yaqub itu isim yang mu'rab. Dia ubah baris. Cumanya hanya dia tu adalah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif tidak terima tanwin dan juga tidak terima baris bawah. Sebab itu dalam keadaan dia majrur tu dia tak terima baris bawah, dia terima baris depan saja. Faham tak faham? Boleh ya? I'rab dia macam mana? I'rab ghairu munsharif saya ulang balik sedikit. Pelajar-pelajar kena dengar sekali ya. Jangan tidur, jangan siapa saja tidur. Alhamdulillah sampai sekarang tak tidur lagi.
Jadi i'rab ghair musrif macam mana? Ar-raf'u bid-dhammah. Ar-raf'u bid-dhammah. Jadi dalam keadaan rufu' dengan baris dhammah. Ni dalam keadaan rufu' kan, fa'al dia keadaan rufu' kan, rufu' dia dengan dhammah. An-nasbu wal jarru bil fathah. Dalam keadaan nasab dan keadaan jar dia akan baca baris fathah. Faham ah? Boleh faham tuan-tuan? Jelas dah? Ya, betul lah. Mu'rab lawan mabni. Mu'rab lawan mabni. Maknanya mu'rab tu apa maksud mu'rab? Mu'rab tu ubah-ubah. Dia contoh kalau masuk amil nasab dia akan ubah, dalam keadaan dia akan jadi keadaan nasab. Kalau dia masuk amil jazam ataupun amil apa-apa, dia akan ubah. Mu'rab tu isim yang berubah daripada baris i'rabnya ya. Boleh ya? Faham ya? Mabni tatap. Dia tidak akan ubah-ubah walaupun masuk siapa saja. Raja datang pun dia tak takut. Jenis dia macam tu ya. Mabni tu walaupun masuk amil apa-apa saja dia tak akan ubah. Baris dia tetap macam tu ya. Dan tapi saya pastikan sekali lagi, Yaqub isim mu'rab, bukan isim mabni, Boleh faham atau tak faham? Harap semua faham insyaallah. Okey. Ilal masjidi, ila tu huruf jar, al masjidi majrud beri bawah sebab dia isim mu'rab. Boleh kita pada ni ya? Boleh ya? Jelas dah insyaallah. Bismillah. Okey. Jadi marilah kita sambung lagi. Kan sekarang kita sudah ada jar, ada majrur dah. Jar majrur akan muta'alliq dengan arsala ya, tapi tak terangkan muta'alliq ni sebab kita tak pernah belajar ya. Jadi wa talabahum, wa talaba. Kenapa Syahid kamu tulis talaba? Jadi ataf kepada arsala. Ya, alhamdulillah. Waw ni ataf kepada arsala sana. Dia maknanya dia ataf kepada sana. Jadi talaba ni fi'al madhi lah. Talaba fi'al madhi. Dhamirhum maf'ul ya. Dhamirhum maf'ul. Siapa fa'al? Fa'alnya dhamir huwa, dhamir mustatir huwa ya. Dhamir huwa. Boleh tuan-tuan nampak? Dan dhamir huwa ni dia rujuk balik dari kepada Yusuf ya. Dhamir huwa dia rujuk kepada Yusuf. Siapa yang minta mereka, yakni minta Nabi Yaqub sama dengan ahli keluarganya kepada Mesir, datang ke Mesir? Nabi Yusuf yang minta. Talaba fi'al madhi, dalamnya ada dhamir huwa, dan dhamir huwa rujuk kepada Nabi Yusuf balik. Huwa dhamir dia kerja untuk rujuk ya, dan dia akan rujuk kepada Nabi Yusuf. Boleh faham ya? Jadi dan Nabi Yusuf minta siapa? Minta Nabi Yaqub sama dengan ahli keluarga Nabi Yaqub datang kepada Mesir. Jadi min Kan'an, daripada Kan'an. Jadi mereka ni berhijrah daripada Kan'an. Ini dhamir dia dhamir mansub muttasil. Dia dhamir. Jadi dhamir mansub, apa maksud dhamir mansub? Dhamir maf'ul lah, dia jadi maf'ul lah. Jadi maf'ul. Dan dia muttasil. Apa maksud muttasil? Maksudnya dia bergabung, sambung dengan fi'al. Dia tidak boleh pisah. Kalau kita tulis macam ni, talaba hum, salah tulis tuan-tuan perempuan. Boleh faham? Salah tulis. Sebab apa? Sebab dhamir hum di sini ya. Hum kalau kita jadikan dia dhamir mansub muttasil, kena tulis sambung, kena tulis macam ni. Talabahum. Talabahum. Boleh ya, tulis macam tu. Sebab apa? Sebab dia muttasil.
Ya, betul lah. Alhamdulillah. Masya Allah, boleh ingat lagi, masih ingat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana ada soalan. Maf'ul, tamyiz, mansub muttasil. Min huruf jar. Kan'an majrur. Kan'an majrur. Sebab apa? Kan'an majrur. Baik tu kenapa tak baca baris bawah? Bahkan kita baca baris atas sebab Kan'an ni adalah ghairu munsharif. Adalah ghairu munsharif. Boleh faham? Kan'ana. Baca Kan'ana. Musafid daripada yang ni Nabi Yusuf hantar kepada Nabi Yaqub dengan ahli keluarganya. Ini rujuk kepada Yaqub balik ya, ahli keluarga Nabi Yaqub, dan minta mereka daripada Kan'an. Mana apa maksud minta mereka daripada Kan'an? Yang ni musafir dari Kan'an ke Mesir, dari Kan'an ke Mesir. Okey. Sudah habis satu jumlah ya? Boleh faham? Insya-Allah. Kita ada last sekali. Ada jumlah yang last ya. Hari ini kita boleh belajar banyak sikit. Boleh ambil masa sedikit ya, tuan-tuan puan maafkan ya. Kana. Kana apa kana? Merofakkan isim, menasabkan khabar. Hukum dia merofakkan isim, menasabkan khabar kana. Dan isim dia siapa? Isim dia Yusuf. Sebab itu kita baca baris dhammah Yusuf, isim kana. Kita tulislah bawah ni isim kana. Nampak ya? Isim kana. Tulis isim kana. Maknanya sekarang kita sudah ada isim kana, kita perlu ada khabar kana. Sebab dia tak sah kalau tak ada khabar kana. Kadang-kadang isim kana tak ada pun tak apa. Kadang-kadang isim kana tak ada pun tak apa. Tapi khabar kana tu wajib kena ada. La ni huruf apa ya? Huruf nafi. Huruf nafi ya. Huruf ya. Kan'an itu zaraf makan. Ya. Kan'an. Zaraf makan. Bukan zaraf makannya. Ini hanya cumanya nama tempat ya, nama tempat ya. Dalam zaraf makan tak ada nama Kan'an ya. Cumanya dia ni adalah nama satu tempat. Nama satu tempat ya. Harfun nafi, huruf nafi lah, huruf nafi. Yatibu fi'al apa ya? Syami? Yatibu. Ya? Fi'al? Kuat sikit, tak dengar. Fi'al mudhari'. Fi'al mudhari' dia baca ni la ni dia tidak ada kerja. La ni hanya la nafi saja. La nafi maknanya dia tak cukup kuat untuk menjazamkan. Fi'al mudhari'. Ada kan dua la, ada dua. Satunya la nahi, satu la nafi, la an-nafi ya. Dan sini la an-nafi. An-nafi maknanya jumanya dia hanya menafikan makna saja, kalau la nahi dia nafikan makna, sama juga dia ubah baris. Dia akan ubah baris fi'al mudhari'. Maknanya kalau la nahi la yatib, dia akan sukunkan, dia akan mensukunkan ba. Tapi di sini la nafinya ni dia mengubahkan makna saja. Contoh yatibu, mana apa makna yatibu? Makna yatibu baik. Baik ya. Tapi di sini kalau masuk la an-nafi dia akan padamkan makna baik itu. Dia mana apa maksudnya? La yatibu maknanya tak baik baginya, tak baik. Kalau la nahi jadi jangan Ustaz. Jangan, dia akan bagi jangan. Kalau la nahi ya, betul lah. Kalau la nahi, kalau kita kasih dia la nahi, dia kasih mana jangan. Ya, betul lah. Tapi di sini kita jadikan dia la nafi sebab apa? La nafi dia tidak mensukunkan ba, Okey, la nafi dia hanya pada makna saja, dia hanya buang makna saja. Contoh yatibu, kalau tak ada la, yatibu maknanya baik. Maknanya
Baik ya. Jadi baik baginya makanan-makanan dan yang lain-lain lagi. Tapi di sini kalau kita masuk la nafi, maknanya akan bagi apa? Mana tidak baik baginya, tidak baik baginya lahu. Ni fi'al mudhari' ya. Fi'al mudhari'. Nampak tuan-tuan, boleh nampak ya? Ada soalan kah? Okey. Jangan. Mudhari'. Nafi. Okey, saya tengah baca komen sedikit ya. Mudhari', jangan. Selepas fi'il mudhari'. Ya, itulah jenis huruf la nafi ataupun la nahi. Kalau la nahi dia akan terjemah mana? Jangan. La nafi dia akan terjemah tidak. Tidak dan sini kita terjemah tidak. La nafi an-nafi. Lahu lam ini kita boleh kata dia adalah lam jar. Boleh. Apa itu hu ni majrud, boleh ya? Jar majrud muta'alliq dengan yatibu. Jar majrud ya. Ta'amun seperti jadi apa tuan-tuan? Jadi fa'al bagi yatibu. Maknanya tidak baik bagi Nabi Yusuf itu makanan-makanannya. Maknanya walaupun makanan raja kan biasa makanan raja pasti lebih istimewa, lebih sedap lagi pada makanan yang tempat lain lagi kan. Tapi walaupun macam mana pun Nabi Yusuf rasanya tidak mungkin makan tidak sedap rasanya, tidak sedap. Tidur pun tak lena ya. Dia susah bagi ayahnya dengan keluarganya daripada Kan'an. Sebab itu Nabi Yusuf ni nak cepat-cepat untuk ayahnya Nabi Yaqub datang kepada Mesir untuk sama-sama menghasilkan nikmat ya. Lahu ta'amun jadi fa'al bagi fi'il mudhari' ni. Nampak ya tuan-tuan? Ada fi'il mudhari' pasti ada fa'al kan? Ni fa'alnya. Fa'alnya. Wa ni huruf ataf ya. Dan dia akan ataf kepada lahu di sini. Wala syarabun, dan syarabun ni ma'tuf. Waw ataf ni ma'tuf alai. Boleh ya? Saya tulis sedikit sini ya lah. Belum jadi fa'al lagi ya. Ini ma'tuf alai. Tulisnya ma'tuf alai ya tuan-tuan puan. Ma'tuf alai. Waw huruf ataf. La huruf nahi seperti biasa kita sudah tulis di sini. Tak payahlah kita tulis sini lagi. Syarabun apa dia? Ma'tuf. Selepas huruf ataf dia akan jadi ma'tuf. Isim ma'tuf. Ma'tuf alai dengan ma'tuf. Arab panggil apa? Arab panggil macam mana? Ma'tufun alai wa harfu ataf wa ma'tuf yakunu fa'ilan li yatibu. Okey. Jadi ma'tuf alai sama dengan ma'tuf. Jadi fa'al bagi fi'il mudhari' dia. Maknanya apa terjemahnya? Wa kana Yusuf, dan adapun Nabi Yusuf itu tidak baik baginya makanan-makanan dan juga tidak baik baginya minumannya. Maknanya dia tak selera. Dia tak makan sedap, tak minum sedap, tidur tak lena. Sebab apa? Sebab dia susah bagi ayahnya dengan keluarganya semua. Boleh faham tuan-tuan puan? Dan ni hukumnya asalnya dia akan jadi ma'tuf dulu. Sebelum dia jadi fa'al kita jadikan dia ma'tuf dulu. Sebab apa? Sebab kita ada huruf ataf ni, hukum ataf. Ni ma'tuf alai, lepas tu ni kita jadikan ma'tuf. Ma'tuf alai sama dengan ma'tuf akan jadi fa'al bagi fi'al mudhari'. Sekarang ada fi'al mudhari', tak ada fa'al lagi. Mana ni lah yang jadi fa'al bagi fi'al mudhari' itu. Boleh faham tuan-tuan puan? Naib fa'al, terangkan. Tak, di sini kita tak ada naib fa'al ya. Kita ada fa'al. Sebab yatibu fi'al mudhari' maklum. Fi'al mudhari' maklum, isim yang selepasnya, isim marfu' yang selepasnya akan jadi fa'al terus. Dia tak ada, di sini tak ada naib fa'al.
Naib fa'al tu ganti fa'al. Ganti fa'al tapi sebenarnya hakikatnya dia adalah maf'ul. Dia adalah maf'ul. Tapi di sini kita hanya fa'al saja, bukan naib fa'al. Bukan naib fa'al ya. Sebab apa? Sebab di sini kita ada fi'al madi maklum. Fi'al madi maklum. Apabila kita guna fi'al madi majhul, barulah kita cakap ta'amun dengan syarabun adalah naibul fa'al. Tapi di sini kita letak sini fi'al madi mudhari' maklum. Madi mudhari' maklum isim marfu' yang selepasnya akan jadi fa'al, bukan jadi naib fa'al. Boleh faham ya? Dan apa maksud naib fa'al? Naib fa'al tu pengganti fa'al. Pengganti fa'al. Maknanya hakikatnya dia adalah maf'ul. Cumanya dia diri tempat fa'al saja. Sebab itu jadi baca rufu'. Saya boleh bagi contoh naib fa'al. Kalau ada soalan saya terus bagi contoh jelah. Daraba. Saya akan bagi dua contoh supaya kita faham apa fa'al dan apa naib fa'al. Amran. Di sini kita ada apa nih? Fi'al madi maklum. Fi'al madi maklum dan isim selepasnya, isim selepas rufu', isim selepasnya baca rufu' sebab dia adalah fa'il. Fa'alnya yang orangnya pelaku fa'al. Maknanya siapa yang pukul? Zaid, orang yang pukul. Amran ini adalah maf'ul. Maf'ul baca nasab kan? Maf'ul baca nasab. Maf'ul baca nasab. Okey, sekarang kita ada tengok. Kita kena tengok betul-betul lah. Kita boleh cek balik betul-betul. Fi'al madi maklum, bukan fi'al madi majhul. Fi'al madi maklum dan isim rufu' selepasnya akan jadi fa'al. Sebab apa? Telah bukullah oleh Zaid Umar. Sebab apa? Sebab apa kita guna fi'al madi maklum? Sebab kita ni dalam percakapan kita akan beritahu siapa yang pelaku. Siapa yang pelaku. Kalau kita guna fi'al majhul, kita tak tahu siapa yang pelaku. Okey, sekarang kita bagi contoh naib fa'al. Sama contoh tapi berisi lain. Duriba Amrun. Dalam jumlah pertama kita tahu siapa pelaku. Yani telah bukullah oleh Zaid Amar. Yani Zaid yang bukul, Amar yang kena bukul. Di sini naib fa'al. Di sini hukum naib fa'al. Duriba fi'al madi. Syahid boleh nampak bawah ni? Fi'al madi majhul. Majhul tu apa maksud majhul? Majhul maknanya tidak tahu siapa yang pelaku, tidak tahu siapa yang pelaku. Jadi maknanya kita tak boleh sebut nama Zaid. Kita hanya sebut Amar. Amar ni asal dia maf'ul kan? Tengok. Asal dia Umar yang kena pukul. Tapi di sini kenapa dia baca rufu'? Sebab dia berganti. Dia diri tempat fa'al punya. Sebab itu dia panggil naib fa'al. Dia berganti fa'al dan dia kena baca rufu' lah. Tapi hakikatnya Umar yang dipukul. Terjemah macam mana? Dan sini ni naib fa'al. Naibul fa'ili. Naibul fa'il. Jadi dia berganti fa'al. Naib maknanya berganti fa'al ya. Jadi apa terjemahnya? Duriba Amrun. Duriba fi'al majhul, terjemah macam mana? Dibukul oleh Umar. Jadi Umar tu dibukul. Majhul tak tahu pelaku. Tak tahu pelaku. Boleh faham ya? Itulah naib fa'alnya. Boleh insya-Allah. Dan alhamdulillah, ada soalan apa lagi kita? Ya, alhamdulillah. Jadi majhul tak tahu pelakunya. Boleh ya. Dan sigo majhulnya duriba, fu'ila. Depan bawah atas, depan bawah atas berinya ya. Okey, sekedar ini saja tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan bagi saya ni cukup sekadar ni tuan-tuan. Harap tuan-tuan dan puan dan pelajar-pelajar semua kita boleh faham ya. Boleh faham i'rab terkibnya. Dan kita tambah sedikit lagi tentang mufradat daripada saudara kita Syahir. Dia akan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
pada pagi ni kita akan berikan lagi macam biasa 5 penambahan mufradat harian kita. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita tengok dulu mufradat yang pertama. Okey, mufradat. Kita tengok yang pertama sekali apa? Jawalun. Saya ulang lagi. Kalimat pertama adalah jawalun. Jawalun ni makna dia apa? Bermakna telefon, handphone, jawal. Jawalun, handphone Itu untuk kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua ada hammamun. Hammamun ni apa? Tandas. Hammamun, saya ulang, makna dia adalah tandas. Yang ketiga ada khizanatun. Khizanatun, saya ulang, khizanatun makna dia almari. Saya ulang, khizanatun makna dia almari. Yang keempat tilfazun. Tilfazun makna dia television ataupun TV. Saya ulang, tilfazun makna dia television ataupun TV. Yang terakhir sekali ada hujratun. Hujratun makna dia bilik. Saya ulang, makna dia bilik, hujratun. InsyaAllah. Jadi itu sajalah untuk kosakata kita pada pagi ni. Untuk kosakata harian semua ada 5 macam biasa. Jadi kami mengharap tuan-tuan dan puan-puan boleh hafal lah. Ini adalah orang kata kosakata-kosakata yang basic lah, yang ada dekat rumah. Ya. InsyaAllah itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, ada satu komen yang sangat menarik saya, sebab bagi saya ingat balik kita bayan-bayan kana perlu isim kana, kita sudah ada kana, ada isim kana, kita belum ada khabar kana lagi, saya sudah habiskan dah. Last kali khabar kana adalah apa tuan-tuan? Last jadi khabar kana daripada la yatibu lahu ta'amun wala syarabun. Ini semua jadi khabar bagi kana. Khabar bagi kana, khabarnya berupa jumlah, khabar dia ada dua berupa khabar kalau dia jadi ismiyah ataupun fi'liyah, dan ni adalah khabar berupa fi'liyah ya. La yatibu, tengok yatibu bermula dengan fi'al, sebab itu dia adalah jumlah fi'liyah. Boleh faham ya? Ini semua ini adalah khabar bagi isim kana. Khabar bagi isim kana. Kita sudah ada isim kana nih. Yusuf isim kana. La yatibu lahu ta'amun wala syarabun. Semua ini jadi khabar bagi kana. Tuan-tuan boleh faham insya-Allah. Terima kasih orang yang kawan kita, nama siapa? Komen. Siti Masmin Alhamdulillah, syukur khabarkan aja. Itulah la yatibu lahu ta'amun wala syarabun adalah khabar bagi kana. Semua ni kita kumpul balik daripada fi'il mudhari', lepas tu fa'alnya, semua ni kumpul balik jadi khabar bagi isim kana. Boleh ya? Bismillah. Cukup. Alhamdulillah tuan-tuan, perempuan. Sekadar ni saja cukup insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan dan puan bersama-sama dengan kami dan komen. Alhamdulillah saya sangat-sangat gembira, seronok, dan kerana tuan-tuan dan puan dan semua-semua belajar dapat sama-sama kita belajar ya. Terima kasih, insya-Allah sekadar ini cukup. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.